kita nak letak di mana hari ini? Ini tempat nak letak tu masalah. Ada orang sini, ada orang sini, ada orang sini, ada sini, semua tempat ada. Melayu tambah sebelah. Pada pandangan saya, oleh kerana memandangkan hadis yang menyebut tentang Nabi kita letak di dada. Lepas pada dia takbir, letak dada, maka kita kata sini orang masih lagi dada, kita letak yang saya pilih ke sini. Sama. Kalau gini tak sama. Nampak tidak sama. Tapi kita mengatakan bahawa ini termasuk dalam perkara khilaf. Khilaf dalam mentatbikan sunnah. Yang sunnahnya Nabi kita letaklah di mana-mana pun. Yang lebih akrab pada sunnah itu ialah di dada. Adapun yang di bawah ini, itu telah di apa ni? Macam wajib. Ini dikondem oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi kata, ia letak tangan di bawah ni daripada riwayat hadis Ali itu, hadis itu dhaif. Hadis itu hadis yang lemah. Jadi maka Imam Nawawi kita pilih di sini, jadi kita pilih pandangan yang letak di dada ni macam gambar kita. 3 cara. Tak situ. Jadi kalau ada orang letak mana-mana itu, yang tak ada letak pun tak apa. Tapi kita kata yang terbaik yang disebut tadi. Baik, kita akan berkenaan macam-macam yang gambar ini. Kemudian baca Al-Fatihah. Rukun kita baca Al-Fatihah. Kita dah baca panjang dulu. Di akhir Al-Fatihah ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ingat tak? Amin kita baru bacaan ada. Tak ingat tak? Ada yang pendek, ada yang kalau nak pendek semua. Waladdallin. Amin. Waladdallin. Amin. Jadi kalau A panjang, mim boleh tarik. Kalau pendek depan, pendek belakang. Jadi selesai daripada baca Al-Fatihah, kita juga sunat baca surah apa yang kita ingatlah kan. Mana-mana surah yang kita ingat. Selepas daripada surah, kita kena pergi kepada rukuk. Waktu nak rukuk ini, tempat yang kedua kita kena angkat tangan. Ingat, untuk angkat tangan dalam salat ini ada 4 tempat saja. Takbiratul ihram, takbir waktu nak rukuk, takbir i'tidal bangun daripada rukuk, i'tidal bangun daripada rukuk, dan ketika bangun daripada tasyahud awal kepada rakaat yang ketiga. Jadi maknanya kalau kita nak apa ni, nak rukuk, kita kena takbir. Ada di sini sudah baca surah semua sekali, nak sujud Allahu Akbar. Jadi waktu nak sini pun jangan cincang main-main. Gini, sama juga. Bagus betul. Jadi waktu rukuk ini kita kena betul lagi. Kalau tidak macam-macam cara. Maknanya kalau orang ni pegang atas bawah, dia akan jadi macam ni. Pegang dia betis dia ni, dia akan turun ke bawah. Jadi kita naknya yang sama betul-betul. Dalam bab rukuk ni kena sama. Pelik-pelik orang buat ni. Ni orang sakit belakang boleh lah. Ni orang nak main jing apa. Jadi kita nak Allah SWT buat kepada kita cantik, lutut kita ni comel. Kecuali saiz tangan kita cacat. Mungkin saiz panjang kan ke pendek orang kita akan jadi apa ni tak stabil. Macam-macam orang. Ini kira. Dia kita nak ni macam macam. Ni ustaz ni tadi balik rumah nak buat. Kalau payah nak buat, berhenti kantor masuk kuah dia. Masuk kuah tu susah. Nak kita take kepala ni, kalau boleh biar sama. Pada telah setengah dalam kitab dia kata, sekira-kira kalau dia letak air di atas belakangnya tidak tumpah. Jadi kalau nak latih malam ni, ajak keluarga berlatih rokok ni, kena buat air kopi. Tumpah air kopi terbakar berat. Jadi kita nak sama. Habis ini kita akan tidak dibangun daripada rukuk dengan cara macam tadi. Sami Allahu liman hamidah, kita bangun. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan.
Macam tu. Saya dapati tempat sami Allah liman hamidah ni yang banyak bincang. Macam-macam kan. Allah bangga Allah liman hamidah itu pada. Ada tak? Perempuan mungkin tak nampak dalam baju. Yang muslimin nampak. Gitu. Macam-macam. Jadi kita nak bisnis tak. Waktu kita angkat tangan sempurna. Kemudian bila turun tangan, waktu i'tidal ni jangan duduk berayun-ayun tangan. Ada setengah orang begini waktu duduk i'tidal. Di sini panggil berayun tangan. Tak payah ayun, berhenti. Rabbana walakal hamdu. Kita belajar dulu. Sami Allah liman hamidah ini imam kata, adakah makmum kena kata juga? Dalam fiqh Syafi'i kata makmum kata juga sami Allah liman hamidah, tapi dalam riwayat yang banyak kata tak. Kalau imam kata sami Allah liman hamidah, makmum kata Rabbana lakal hamd. Ingat tak 4 riwayat yang kita belajar? Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Tak ingat lagi. Ingat? Alhamdulillah. Jadi kita duduk sini, bila kita i'tidal, maka kita kena betul kita punya dudukan, jangan duduk rayu-rayu kat sini. Jadi betul tangan kita, tengok lagi masa tengok di tempat sujud. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak bacaan-bacaan yang kita dapat dalam riwayat yang menyebut tentang bacaan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa min ama syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi. Bacaan-bacaan ini kita telah bagi dulu dalam kitab kita perisai Muslim. Dah ada dah kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan, banyak kitab-kitab kita yang ada. Goyang tangan. Kalau banyak sangat, dia ada yang ada sebagai orang mengatakan boleh batal dia punya sembahyang sebab itu berayu-ayu itu. Jadi kita kena stay. Ini bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ajar, bolehlah ambil dalam kitab perisai. Kita buat nilai tambah kepada bacaan yang sedia ada. Jadi kita baca Rabbana lakal hamdu ni berhenti setakat itu lama dah. 20 tahun dah. Jadi kita tukar, tambah sebab KPI solat kita pun kena cek setiap tahun. Takkan KPI nak naik jurusan, melentang sana sini untuk naik gaji ya, naik ibadah tak mahu. Maka bila kita nak sujud daripada i'tidal tadi turun, tak payah angkat tangan lagi. Terus Allahu Akbar. Cuma nak turun dengan tangan dulu ke nak turun dengan lutut dulu? Ini dibahas oleh para ulama. Kalau dalam kitab fiqh Syafi'i dia kata turun lutut dulu. Ada yang mengatakan turun tangan dulu. Oleh kerana dua-dua kata ulama, dua-dua cerita tangan dulu dengan lutut dulu ni, tangan dulu. Ada lutut dulu. Dua-dua cerita di hadisnya lebih kurang. Maka kita mengatakan nak turun lutut dulu. Ikut mazhab Syafi'i boleh. Nak turun tangan dulu pun boleh. Tapi kalau orang yang sakit lutut, maka turun tangan dulu lebih baik bagi dia. Sebab kalau turun lutut dulu, spray dia tak kuat, mungkin dia akan lupa. Jadi tak ada jadi masalah di sini. Dua-dua riwayat ini tidak bercanggah. Yang kita naknya pelaksanaan dalam sujud. Pelaksanaan dalam sujud dia betul. Kedudukan. Tengok ni. Ini hak pegang belakang. Tengok duduk atas. Sujud dengan dahi. Kita suka, tapi kalau kita tengok di masjid kita ada tak ada? Ada tak begitu? Berlaku. Realiti berlaku. Ada setengah tu dia tengok ke belakang macam ni. Ni habis 2 minggu. Orang kata nak tengok hantu je lah. Tengok cuma-cuma kakak dah. Tengok cerita hantu. Orang kata ayah pun tak dia tengok hantu. Baik. Yang kita naknya macam ni. Dalam hadis Nabi kita kata sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan sujud atas 7 tulang. Apa dia? Dahi, 2 tangan, dahi dia wa asyara biyadi ila ala sekali dahi, sekali hidung. 2 tangan, 2 lutut dan 2 atraf perut jari. Perut jari
lagi berarti ramai juga di kalangan sebahagian masyarakat kita ni tak terlipat. Macam dalam gambar ni banyak kesalahan yang kita tengok. Yang ni salah. Tengok ni lipat sebelah tak lipat. Ni dengan ini dengan wujud dia tak lipat juga. Yang kita tanya sama ada macam ni ataupun macam ni. Jadi ini khilaf di antara jarak dan jarak. Sini jarak yang dijadikan kan. Ia ni rapat. Yang kita belajar ada jarak. Sini. Yang satu riwayat lagi jarak dia rapat. Hadis yang rapat ni berdasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia cari kaki Nabi malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Nabi kaki dia dekat. Dia sentuh tak patah wudu. Kalau salah satu berdalil tak patah wudu sentuh tu, iaitulah Aisyah sentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam tak patah. Jadi macam mana kita nak pilih? Nak buat macam ni ke macam ni? Jawabnya tengok keadaan. Buat macam ni boleh, macam ni boleh. Tengok keadaan kita. Kalau kita solat pakai kain sarung tu, dekat masjid yang kipasnya kipas gergasi. Tahu kipas gergasi? Yang koin ambil angin daripada bawah. Itu bahaya. Maka hatu saya syorkan supaya rapatkan kaki lebih harmoni. Kalau tidak dia naik, dia punya angin itu naik, dia masalah. Jadi kalau kita nak, itu tidak menjadi masalah lah pilihan dua-dua riwayat itu ada sebut atas dan bawah itu. Yang salahnya seperti yang kita sebut tadi. Kemudian bila kita duduk antara dua sujud, dia bagi duduk iftirash. Duduk iftirash duduk ya. Duduk iftirash ini duduk atas ni, atas kaki, angkat kaki kiri. Bila tasyahud akhir, kita akan duduk tawarruk, duduk atas punggung, angkat kaki kanan. Yang ini buat duduk atas kaki kiri, angkat kaki kanan. Itu duduk tasyahud. Ini duduk tasyahud akhir yang selalu kita baca. Kemudian banyak doa bacaan yang tak sempat kita nak bincangkan dengan masa yang ada ini. Tapi kita dah bincang panjang dalam perbincangan kita yang lepas. Naknya macam tu. Ini biar orang sakit lagi betul lagi kan. Jadi kita nak salah kita biar betul. Kemudian mungkin isu tangan waktu tasyahud ni, biarlah tangan kita angkat ketika tasyahud. Adapun yang kita tengok sebahagian daripada orang salat, contoh di Mekah, ramai orang yang bergerak tangan. Itu macam mana? Itu masuk dalam perkara khilaf. Orang-orang mazhab Hambali, sebahagiannya mazhab Maliki, dia akan gerak jari dia gerak. Yang lain tak gerak. Jadi kita tak sudah petikalah benda itu ada dibahaskan oleh para ulama. Cuma kalau kita di sini tak gerak itu lebih senang daripada orang itu sakit hati kita duduk gerak tu kan. Ada setengah pakcik dia, kalau aku tak gerak lagi aku patahkan tangan sampai begitu sekali berlaku. Sedangkan benda itu ada khilaf di kalangan ulama tentang kesebutan kesahihan hadis yang menyebut tentang gerak dari tadi. Wallahu a'lam. Yang terakhir dalam pelajaran kita iaitulah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita pusing sampai biar terasa kita punya tengkok. Jangan gitu. Yang gambar ni, ini biasanya kita ada anduk kat tengah kan. Anduk, ini anduk ni tidak ada. Tak payah dalam anduk. Terus dia salam. Lepas bagi salam, alhamdulillah timbul lagi soalan. Adakah tidak nak sapu tangan, sapu muka? Maka telah dibahaskan oleh para ulama tentang sapu muka ini satu khilaf. Karena hadis yang menyebut tentang perkara tersebut hadis yang dhaif, ada semua ulama mengatakan dhaifun jiddan, terlalu lemah. Jadi karena itulah saya rasa tidak menjadi masalah kepada kita kalau kita tengok orang tak sapu muka karena dia tak mau pegang hadis yang dhaif, biarkan dia duduk lain dalam masjid kita. Bila selesai daripada salam, maka kita diminta supaya mengucap zikir lepas salat sudah ada kan. Dapat pakar hari itu kita dah bagi dah. Cuma cara nak zikir macam mana? Ini saya nak ajar cara zikir yang paling mudah sekali. Sebab zikir solat ni yang paling banyaknya 100 kali, 33 kali Subhanallah,
Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Jadi Allah beri kepada kita tangan yang sempurna. Kecuali orang ada ekstra sini. Biasa ada kat sini ekstra. Itulah ya. Jadi yang kita dah cukup ni, kita buat seperti ini. Tak payah pakai atas ni. Satu jari ada berapa? Ada 4 dia punya roh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu jari ada 7 kali 4, 28. 28, ibu ada 5. 28 campur 5, 33. Alhamdulillah. Senang. Allah subhanahu. Bila kita ajak anak-anak budak-budak, dia kata senang macam ni. Dia rasa ringkas sebab dia tu jaga tangan. Kalau dia tunggu 5, subhanallah lambat nak habis. Sebab dia tak bekerja. Jadi sekarang ni dia bekerja, tangan kita bekerja. Ini yang cara yang paling mudah, yang simple untuk kita berzikir. Jadi kalau nak jadi 100, 3 kali pusing, 33 kali 3, 99, tambah satu lagi 100, mudah nak buat. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmu shalihat. Dengan nikmat Allah Ta'ala sempurnalah sebahagian daripada pekerjaan kita yang baik-baik ini. Kalau kita nak tengok banyak lagi yang kita bincang itu tentang khusyuk dalam salat, tentang kesalahan-kesalahan dalam salat, tapi kita ambil setakat yang sempat. Kata orang Arab, ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Benda yang tak boleh buat semua jangan ditinggal semua. Kita punya soalan terlalu banyak. Saya nak jawab soalan dulu. Kalau lebih masa lagi kita pergi ke tanya lain. Ada dengan pendapat tentang solat yang terwaktu kerana tertidur bila terjaga. Pendapat satu solat tunai, pendapat 2 dari Imam Syafi'i solat qadha, mana yang afdal? Kita kata kalau dah terlupa waktu, tak ada lagi tunai. Tunai itu dalam waktu. Dah terlupa waktu, dia panggil qadha, menunaikan, menggantikan yang telah terlepas tadi. Macam mana kita nak kata dia solat tunai sedangkan dia sudah terlepas waktu dia? Bagaimana pula orang yang perempuan yang solat tanpa menutup kaki? Dia tengok kat mana ni? Tengok kat Mekah. Itu dia mau ke mazhab Hanafi. Dia ada khilaf dalam masalah kaki. Pokok dia. Pada tu dia tak pakai stocking. Pokok biasanya berikut dalam mazhab Hanafi, dia tidak pakai stocking dalam masalah. Jadi kita tetap dengan pandangan yang awal tadi bahawa yang boleh bukanya ia telah membuka dengan tangan. Jika seorang tertidur selepas waktu subuh, apa dijaga? Dia boleh terus salat subuh atau mengqadhakannya. Terlepas waktu subuh, maka bila dijaga dia apa? Kan Nabi sebut hadis, man nama an salati aw nasiha. Siapa dia tertidur atau terlupa salat, maka dia falyusalliha bila dia kena salat bila dia jaga salat terus. Dengan tetangga pula. Wudhu orang sakit. Harap dapat terangkan sedikit wudhu orang sakit. Wudhu orang sakit ni kita tengok kategori dia. Kategori sakit macam mana? Dia boleh wudhu sendiri, maka dia ambil wudhu. Yang kedua, dia tak boleh wudhu, maka orang lain tu ambil wudhu. Yang ketiga, boleh kena air, tak boleh kena air. Banyak kategori ini saya syorkanlah untuk ambil wudhu pesakit ini. Saudara ataupun saudari tengok dalam Abu Anas Madani itu, tajuk dia taharah dan salat untuk pesakit. Saya dah terang panjang di situ gambar-gambarnya dengan dalil-dalilnya, dengan perbahasan para ulama yang mengajar kita dalam masalah ini. Kita sini waktu sangat terhad untuk diuraikan. Kesempurnaan salat berjemaah melalui shaf yang sempurna. Apa yang falsafah yang boleh kita terima? Falsafah kita di situ iaitulah kesatuan hati, kesatuan umat Islam ini mengajar kita bersatu. Karena itulah hebat mana orang di belakang imam, guru besar ke, alim besar ke, tok mufti ke, tapi imam yang jadi salat, imam salat itu hanya lulusan SPM yang kita. Tak ada lulus dia apa-apa. Maka semuanya kena taat belakang dia. Ada mufti boleh angkat takbir dulu. Sebab awak ni orang biasa, saya mufti, saya bersama hak. Itu dia panggil taat kepada disiplin dalam salatul jamaah sangat tinggi.
Masalah tahiyat awal dan akhir, tak semua orang boleh lipat perut jari. Adakah orang-orang yang tak boleh lipat ini terlepas pada sunnah? Lah, kita kata kita nak buat seboleh mungkin. Kalau yang tak boleh, kita mengatakan minta uzur, minta maaf dengan Allah SWT. Orang ini tak mampu. Jangan tak buat kerana tak nak, berbeza. Kan kita dah belajar hadis perang Tabuk. Ingat hadis perang Tabuk, ingat? Nabi kata, kita dibalik daripada peperangan, ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang duduk di Madinah bersama dengan kita dalam rombongan. Sahabat itu bersama. Mereka tak datang pun. Nabi kata habasahumul uzur. Mereka tak datang kerana uzur, bukan kerana tak nak datang. Jadi kita hari ini bukan tak dapat. Siapa dia tak dapat sunnah? Semua orang nak ikut sunnah, tapi tak mampu sebab faktor-faktor kesihatan, kau ke orang ada terik sangat ke. Jadi ini semua keuzuran yang diberi, dan kita jangan rasa sedih. Allah Ta'ala akan tetap beri pahala ganjaran kerana kecintaan kita kepada sunnah, tapi kita tak mampu nak buat. Tapi kalau orang mampu buat, tak nak buat, itu cerita lain. Tahiyat akhir jari kanan perlu dilipat supaya jari, kaki kanan perlu dilipat supaya macam mana kalau orang tadi soalan tadi tak boleh lipat jari, kita katakan dia buatlah setakat mana yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mistikah hidung kena lantai bila sujud? Nabi kita tunjuk dalam riwayat tadi, wa asyara ila anfihi. Nabi tunjuk pada hidung. Tapi asasnya mesti dahi. Hidung tu bersama, dia panggil tabi', ikut kepada dahi dia. Karena itulah kalau kita pakai cermin mata menghalang daripada sampai hidung ke dahi, kita kena buka sini. Waktu sujud bagaimana keadaan tangan? Keadaan tangan tadi kita sujud dengan gambar atau tak uraikan, iaitulah tangan kita duduk di sekitar bahu ini dengan muka duduk situ. Dalam apa ni? Tangan kita tadi. Contohnya, ataupun duduk sama dengan muka dia. Jangan lepas pada kepala itu. Hukum apa ni? Kunut subuh tadi kita dah bahas dalam Mudatul Musalli dulu. Ini termasuk dalam perkara khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kunut subuh itu ada yang mengatakan tidak. Jadi kita kata perkara ini khilaf di kalangan ulama. Orang yang nak berpegang dengan dalil asal berpegang. Tapi kalau kita nak berpegang yang dalil yang kuat yang mengatakan Nabi kita tidak berterusan baca kunut, maka tidak menjadi masalah, insya-Allah. Ketika rukuk, mata tengok tempat sujud atau tengok kaki? Nak tengok kaki. Nak tengok kaki, maknanya kita kena tunjuk macam tengok hantu lagi baru nampak kaki kan. Nak tengok tempat sujud tu lah. Masalah tumakninah dalam salat ini, iaitulah ketenangan ketika berpindah dalam satu tempat. Mana bila kita rukuk, Allahu Akbar dalam rukuk. Tumakninah maksudnya berhenti seketika, tidak bergerak. Itu mana tumakninah. Dalam bahasa hadis dia panggil setiap anggotanya kembali duduk di tempat posisi. Mana kalau tangan kaki semua duduk dia. Itu dia panggil tumakninah, berhenti seketika. Dalam kitab Fiqh kata sepada subhanallah itu paling minimal. Yang kita kata tumakninah ini. Kalau kita baca subhana rabbiyal azim 3 kali, subhana rabbiyal a'la 3 kali, itu kata tumakninah yang cukup sempurna. Amalan yang patut dilakukan sepanjang bulan Rejab. Ini kena huraikan sebab kita masuk bulan Rejab ni. Macam-macam orang nak tulis dalam internet, dalam Facebook dah. Hari ni 1 Rejab kita kena berpuasa dan sebagainya. Saya tak nak hurai panjang cerita ni, cuma saya nak kata, nak nukil pandangan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Dia tulis sebuah kitab, tajuk dia Tabyinul Ajab Bima Warada Fi Fadli Rajab. Menjelaskan keajaiban terhadap hadis yang menyebut tentang kelebihan Rajab. Ibnu Hajar kata tidak ada hadis yang sahih yang boleh berpegang dengan dia yang menetapkan amalan-amalan khusus dalam bulan Rajab seperti salat malam,
malam satu Rajab, puasa pada hari Rajab, itu tidak ada dalil khusus. Itu komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apalagi kalau nak main dengan dalam bisnis, siapa dia sebarkan kelebihan Rajab ini, apa dia dapat? Ayo pendapat itu orang tahu. Dapat darah. Kita baca dulu. Baca sedikit. Ini semuanya hadis palsu, hadis rekaan yang haram untuk kita sebarkan. Tak usah kaji dunia baru. Berapa kali saya nasihat supaya bila masuk pula kita barang siapa yang memperingatkan bulan Rajab kepada saudara-saudara semuslimnya, maka api neraka diharamkan menyentuh. Ini semua hadis palsu. Kita sebar sana sini. Setelah saya jumpa orang ambil gambar dia tulis hadis palsu, baru disebarkan. Kalau sebar macam ni, kita pun tulis hadis ini hadis palsu. Dia tak ambil tulisan kita, dia ambil gambar, forward orang lain percaya. Apa ambil mana? Ambil dalam buku Abu Anas. Abu Anas juga yang kedua. Dia terbaca habis. Jadi masalah kita ini mainan anak buah kita. Jadi kita katakan Rajab dan itu tidak ada dalil yang sahih untuk beramal dengan dia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus beramal seperti amalan biasa kita. Baca Quran, kita tahajud, kita puasa hari Senin, hari Khamis, hari Ayyamul Bid, hari putih 11, 12, 13, 14, 15 teruskan puasa. Tidak jadi masalah. Tapi kalau nak kait dengan Rajab ni besar pahala dia. Dia panggil bulan haram, Ashhurul Hurum. Tapi khusus ibadat tertentu macam dalam buku tadi, pada 100 kali, 1000 kali ini semua itu cerita kau yang tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 malam akhir Ramadan di Mekah ada salat tahajud. Itu salat tahajud dipanggil. Tapi kalau kita tak tidur, kita boleh teruskan dengan salat qiyamul lail. Kan kita dah belajar dalam bab salat sunat dulu. Salat qiyamul lail ini termasuk semua. Salat tahajudnya, salat witirnya, salat tarawihnya, salat yang disambung lagi salatul qiyam. Bahasa Arab dengan salatul qiyam. Dia tak tahajud. Kita boleh niat salatul qiyam. Tapi kalau tuan dah tidur, boleh niat salat tahajud. Lepas tarawih kita balik tidur sekejap dulu. Tahiyat akhir dia duduk tahiyat awal sah tidak salah, jawabnya sah. Kedudukan yang kita belajar tadi menunjukkan kepada afdaliyah yang afdalnya, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar sedemikian. Jika tertinggal waktu masa subuh, perlu sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i memang kena sujud sahwi, disunatkan. Dipanggil disunatkan sujud sahwi. Manakala terlupa pula sujud sahwi, terlupa dalam terlupa tidak menjadi masalah insya-Allah. Bolehkah kita ulang surah Al-Fatihah dalam salat? Kerana kadang-kadang rasa tak sedar dah hafal baca. Allah. Inilah antara kapasiti kekhusyukan kita. Sahabat mereka kita tahu kita baca betul dalam Fatihah dalam salat. Kata macam pada akhir zaman kita mengatakan salat dalam rukun salat dia ada dua kategori. Satu dia panggil rukun tadi saya sebut tadi, rukun qauliyah dengan rukun fi'liyah. Rukun qauliyah iaitulah rukun perkataan. Kalau kita ulang Fatihah tidaklah batalkan salat, tapi perbuatan itu makruh. Tapi kalau kita tambah rukun fi'li, rukun perbuatan, rukun 2 kali, maka ketika itu batal salat. Kecuali salat gerhana, maka dia memang kalau dibenarkan, maka sunnahnya kita kena rukuk 2 kali dalam 1 rakaat. Jadi habislah perbincangan kita hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbincangan yang akan datang. Cuba kita tengok iklan daripada Masjid Negara. Mungkin berlaku perubahan jadual sedikit sebab 10 hari bulan Jun, 8 hari bulan untuk bulan pada 8 hari bulan Jun itu anak masih lagi di Mekah pergi umrah. Jadi tak sempat balik, kita akan masuk sambungan kita ni di bulan Julai sebelum Ramadan nanti insya-Allah. Dan kitab pun kita akan pilih satu kitab lain. Mungkin kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab Mastikah Hadis. Sebab Mastikah Hadis ini dia sederhana. Wa kana baina dzalika sabila, sederhana di antara golongan